Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia di hari yang baru bersama dengan saya Jonathan Ding dan Jessica John. Hari Khamis 11 Mac 2021. Macam biasalah setiap hari Khamis saya dengan Jess akan menemani anda selama 1 jam bersiaran langsung di TVS, Astro saluran 122 dan juga My Freeview 122. Selamat pagi guys pula. Selamat pagi Jess. Selamat pagi John. Apa khabar? Khabar baik. Berbunga-bunga. Dah rindu dengan gas ya. Rindu tak digabungkan bersama lama tidak lagi digandingkan bersama tapi tak apa gas tak apalah, nanti kalau ada rezeki kita digandingkan lagi ya. Cantik baju ini berbunga-bunga. Ya, bunga untuk Sejahtera Asia. Wow. Kita ada banyak bunga dekat Sejahtera Asia dan terima kasih kepada penonton yang memberikan komen-komen positif ya John ya. Dan kami akan sentiasa mewarnai hari-hari anda di set Sejahtera Asia pada hari ini dan juga hari-hari yang mendatang. Ya, seperti yang dimaklumkan Sejahtera Asia dah pun bersiaran 7 hari seminggu, Isnin hingga Ahad. Jadi tiap harilah pastikan temu janji 7.30 pagi buka saja 122 temu janji bersama dengan kita di Sejahtera Asia. Betul. Dan juga John, apa topik kita hari ini John? Baik, untuk pagi ini topik kita satu topik yang menarik, satu topik yang menariklah, mungkin dewasa yang umur lingkungan saya ni ya, kebanyakannya. Di kalangan lelaki yang mungkin membesar di sekitar tahun 80-an atau 90-an mungkin sangat familiar dengan karakter ataupun dengan hobi ini. Sebab pada pagi ini kita akan berbicarakan mengenai gunplay. Hobi kreatif mengasah minda, dan gunplay ni sangat sangat berkait rapat dengan Gundam. Gundam. Tahu tak apa Gundam? Tak tahu John. Tapi nantilah kita bincangkan lebih lanjut. Okay. Tapi seperti biasa kita akan bawakan perincian COVID-19 dahululah untuk anda semua. Baik, saya akan mulakan dulu dengan Malaysia dan lepas tu Jess akan akan kongsikan perincian COVID-19 di Sarawak. Baik, semalam Malaysia merekodkan sebanyak 1,448 kes baharu COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kini 317,717 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata daripada jumlah itu sebanyak 10 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 kini sebanyak 18,009 kes. Duka cita juga dimaklumkan terdapat pertambahan sebanyak 5 kes baharu kematian direkodkan semalam, menjadikan jumlah kes kematian secara keseluruhannya kini 1,191 kes. Manakala untuk jumlah kes sembuh pula Jess, terdapat sebanyak 2,137 kes sembuh, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 298,516 kes. Jadi kes sembuh nampak pertambahan. Ataupun lebih tinggi lagi daripada kes positif, jadi itu menunjukkan satu trend yang baguslah. Dan kita harap agar trend ini teruskan macam itu berterusan ya. Dan of course kita nak turunkan lagi kes COVID-19, kes positif. Dan ini untuk penularan mengenai negeri pula, mengenai penularan negeri COVID-19. Negeri Selangor mencatatkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 561 kes, diikuti Johor 273 kes dan Sarawak 199 kes. Jadi Sarawak masih lagi dalam lingkungan 3 angka. Walaupun secara keseluruhannya ada menunjukkan penurunan, tetapi itu masih lagi angka yang agak besar yang harus kita ambil perhatian. Dan untuk perincian COVID-19 di Sarawak pula, Jess, sila kongsikan. Seperti yang sedia maklum, masih lagi mencatatkan 3 angka ya. Pada Rabu terdapat 137 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Pada masa yang sama terdapat 199 kes baru COVID-19 dikesan di Sarawak seperti yang John maklumkan. Di mana Sibu masih mencatatkan kes tertinggi iaitu 41 kes, diikuti Kapit dan juga Kuching. Daripada 199 kes baru yang dilaporkan, seramai 30 orang terdiri daripada individu yang telah menunjukkan tanda-tanda jangkitan semasa saringan dijalankan. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Meloh Pusat. Kluster Meloh merupakan kluster komuniti yang dikesan di Lorong Meloh di Kampung Beladin di daerah pusat Sarawak. Berkenaan status daerah pula, daerah Samarahan dan daerah Song telah bertukar status daripada status kuning kepada status jingga. Manakala daerah Bau dan Serian pula telah bertukar status daripada status jingga kepada status merah. Maksudnya dekat sini memang ada nampak penurunannya secara keseluruhan di Malaysia, tapi Sarawak mencatatkan peningkatan sedikit berbanding semalam John. Jadi masih kita perlu amalkannya tiga W. Kita kena
kena 3W, elakkan okey. 3C. Amalkan 3W iaitu wash, wear dan warn. Dan Okey. juga 3C, crowded spaces, confined spaces dan and juga closed conversation. Itu conversation. kita kena elakkan. Dan juga pada 10 Mac, John. Okey, 10 Mac semalam. 2021 itu merupakan hari sambutan apa, John? Sambutan Hari Pembantu Perubatan. Betul, Betul tak? betul. Okey. Pandai, John. Jadi untuk pengetahuan semua, semalam kita telah menyambut hari sambutan untuk Pembantu Perubatan Okey. Sedunia 2021. Itu merupakan sambutan yang ke-10 ya, di mana temanya ialah bersama pembantu perubatan memerangi COVID-19. Itulah tema sambutan Hari Pembantu Perubatan kali ini, selaras dengan kesungguhan serta keberanian barisan hadapan kita, terutamanya pembantu perubatan yang kita tahu nurse dan juga MLT, medical lab, doktor yang berdepan dengan segala jenis penyakit yang berisiko tinggi, terutamanya COVID-19. Terima kasih. Dan Apa temanya tadi, guys? temanya adalah bersama pembantu perubatan memerangi COVID-19. Yes, betul. Kita tahu, Sebab pembantu perubatan juga memang merupakan barisan hadapan Betul. yang banyak banyak menguruskan segala virus dan sebagainya, dan mereka juga sangat aktif dalam bersama-sama untuk memerangi Betul. penularan COVID-19. Kalau dilihat dahulu peranan dan tanggungjawab penolong pembantu perubatan, pegawai perubatan dalam penjagaan kesihatan hanya sebagai pembantu saja. Tapi kini peranannya amat penting ya dalam menjalankan prosedur dan rawatan kepada pesakit. Mereka merupakan orang yang sentiasa penuh dedikasi bagi memastikan kesejahteraan masyarakat. Lebih-lebih lagi mereka berada di barisan hadapan. Jadi mungkin kita boleh berganding bahu, John. Kita boleh berganding bahu bersama pembantu perubatan untuk menangani COVID-19 dengan mengambil suntikan vaksin dan mendaftar suntikan vaksin COVID-19. Sama ada di mana, John? Di MySejahtera lagi? Boleh daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin betul. COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera, ataupun boleh juga terus ke laman rasmi fasiliti kesihatan juga boleh. fasiliti kesihatan, klinik kesihatan, ataupun kalau berada di kawasan pedalaman boleh melalui ketua kampung ataupun ketua masyarakat untuk mendaftarkan diri. Jadi kita wawarkan kepada anda yang mungkin belum lagi mendaftar, cepat-cepatlah daftarkan diri, walaupun masa kita ataupun temu janji kita belum lagi sampai, tapi pendaftaran ini adalah penting supaya pihak kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab boleh susun atur jadual-jadual untuk kita divaksin dengan secepat yang mungkin. Yang pasti vaksin itu memang akan mencukupi untuk semua orang. Betul, dan semuanya percuma untuk rakyat Malaysia. Jadi kalau ada penipuan di atas talian, yang kita pun sekarang kita dengar ada scam yang melakukan penjualan vaksin dan sebagainya, itu tak payah percaya dan tak payah beli, sebab sekarang semua vaksin akan diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia secara percuma oleh kerajaan. Jadi itu saja antara perincian ataupun perkongsian yang kami nak kongsikan kepada anda di blog yang pertama ini. Kita akan berehat sebentar dan kita akan jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan hari ini, John, topik kita agak sedikit menarik ya, sebab kita tahu kalau anda nampak di atas meja ni, yang ni dia macam transformer ya, tapi sebenarnya ni adalah Gunpla. Dia Gundam. Karakter dia Gundam, tapi Gunpla, hobi kreatif dan mengasah minda. Ini topik yang kita akan bincangkan, di mana tetamu kita pada hari ini adalah bersama dengan Encik Syed Muhammad Hafiz bin Wan Muhammad. Dan selamat datang dan selamat pagi, Cik Syed. Saya panggil Cik Syed ya. Pagi, apa khabar? Alhamdulillah. Banyak geng-geng Mbak itu. Dia penuh meja. Dia bawa askar ini, bawa jet fighter, bawa apa lagi? Banyak karakter-karakter. Mungkin boleh kongsikan sedikit apa karakter-karakter yang ada bersama dengan kita di pagi. Karakter yang saya bawa ni ialah, boleh cakap Sarawak? Boleh. Okey, karakter yang bawa tu ialah terdiri daripada beberapa grade. Okay, one of it is this one, RX-78, and this one is from under the same brand, but different anime lah. It is called 30 Minutes Mission, and this one is under the different brand, but still a model kit. It's called Macross
Jadi semua karakter ni semua masing-masing ada cerita dia sendiri, ada anime. Ya, ada anime. Tapi kami si nangga gila anime. Lebih kepada berkumpul. Mengumpul dan mola. Yang pokok-pokok semua tu buat juga? Buat sendiri, wow. DIY. Ingatkan benda ni je tadi. Baik, hobi mengumpul koleksi atau membina model kit plastik Gundam atau singkatannya Gunpla ya. Gundam plastik model selalunya dicetuskan oleh minat menerusi anime. Tapi kita tahu Cik Syed Hafiz sendiri tidak begitu meminati, bukan peminat tegar anime. Jadi bagaimana, siapakah yang pertama kali sebenarnya yang memperkenalkan hobi ni? Yang sebenarnya saya dah sesiapa yang memperkenalkan benda tu. Sebenarnya nya bermula apabila kami pergi ke kedai permainan dekat pusat membeli belah. Kaya melihat sikit kotak Gundam. Kaya kami nangga kotak nangga design kotak. Menarik minat lah. Menarik minat lah. Mungkin boleh kongsi dari umur berapa ya? Dari umur sekitar 10 ataupun 11 tahun. 10-11 tahun. Mula minat lah. Tapi masa saya belum lagi tengok anime dan sebagainya. Belum. Si tahu yang wujudnya anime. Tapi sebenarnya leceh pasang benda yang kecil-kecil macam ni. Adakah berapa pieces? Maybe dalam a few hundreds, dalam 200 plus pieces. Bukan senang ni kalau nak buat puzzle pun walaupun flat pun susah juga Jess. Betul. Saya ni apa lagi yang nak ya betul. Diri. Benda kecil-kecil ni semuanya macam bagi saya agak menyukarkan untuk buat pemasangan pada bahagian tersebut. Tak ada kesabaran ni Jess. Ya, saya tak ada kesabaran John, tapi saya suka tengok sebab kalau saya suka tengok Transformer. Jadi yang ni macam dia model ala-ala Transformer pula saya tengok dekat sini. Tapi ni Japanese kan, Jepun. Japanese. Japanese punya mecha robot. Jadi berapa lama tempoh untuk siap? Tempoh sebenarnya bergantung kepada individu yang masing-masing. Tapi bagi kami, tempoh masa yang diambil untuk molah tu dalam 2 ke 3 minggu. 2-3 minggu? Untuk grade lah. Ada grade, master grade lah. Different grade, different time taken lah to complete. 2-3 minggu untuk this guy here. Ya. Yang Tok siapa namanya tadi? Gundam. So yang Tok, why kita pilih Tok? Kena seat kereta. If I nak pergi ke shopping mall ke, I nampak ada satu kereta, model kereta. So I rasa I minat. So I minat lagi lah more kepada kereta. But why you choose this? Kami pilih Gundam sebab perincian yang terdapat pada seni binanya, pada rangkanya. Nya terdapat rangka dalamannya. Jadi kami impress dengan rangka dalamannya. Details lah. Details lah. Okey. Ya, mungkin boleh kongsikan lebih mengenai grade-grade yang disebutkan tadi. Apa? Dia ada high grade, master grade, perfect grade, real grade. Ya, ada grade utamanya ialah SD. SD stands for super deform. Yang macam cute-cute je rupanya, palaknya besar tapi badannya kecil. So high grade tu size-nya berskala 1/144, 144. Kemudiannya artikulasinya a bit limited. Kayak yang master grade is more detail daripada high grade. Size-nya 1/100 scale. Kemudian perfect grade-nya 1/60 scale. Dan macam high end pun pun model lah. So bagi kita Dimpun, like which grade do you prefer to do? Kami lebih prefer master grade lah. Sebabnya lebih detail. Ya. Dan saya difahamkan yang ini bukan setakat hanya buat pemasangan saja, tapi dari segi warna. Cik Syed juga buat dari segi warna. Ya, airbrushing. Maksudnya dia datang dia kosong. Dia datang dalam warna, tapi kami repaintnya balik to make-nya nampak kacak. Wow. Apa warna originalnya sebenarnya? Originalnya kami repaint warna original lah. Tapi dalam kotaknya is just apa? Dalam kotaknya just ada putih, biru, tapi colornya a bit plasticky lah. It doesn't look real lah. Setakat ni koleksi semua ni dah ada berapa koleksi? Dalam sekitar
sekitar 30. 30 koleksi. 30 koleksi. Lain-lain model. Lain-lain model. Wow. Tak nak jual? Ada yang dah terjual. Oh, ada yang dah terjual. Ada yang beli ya? Ada. Maksudnya banyak yang kalau minat. orang yang malas macam saya nak pasang ni, saya main beli. Main beli je. Okay, biasanya kalau jual berapa? betul. Agak-agak. Sebenarnya depends dengan proses pembuatannya lah. Okay, contoh tu Gundam tu. Gundam ya. Oh. Maybe kalau nak jual maybe dalam 2-300. 200-300. Kalau Cik Said mula-mula beli dia punya elemen ni semua, berapa Cik Said beli? Dalam kalau tak silap dalam 165, beratus juga. 170 lebih. Sebab itulah lepas tu kena bayar dia punya workmanship lagi. Betul. Dia punya masa yang digunakan. Ni ada kilang dia sendiri ke yang mengeluarkan ataupun memang ada banyak kedai yang jual benda ni? Asal kilang memang dekat Jepun lah. Dekat Jepun je. Dekat Jepun. Kena shipping pergi semua sini. importnya. Shipping import lah. Bukan mudah ya John. Nampak senang, mudah. Sebab benda ni nampak mudah dipasang tapi susah. Tidak. Tapi tak mudah ni. tak apa, banyak lagi yang kita nak kongsikan lepas ni John. Tengok John pun dah excited dari tadi dia pegang ni. Nanti Cik Said tiba-tiba dia bawa balik pula yang ni ya. Kena simpan ni. Cik dah mau diajar macam ni molah tu. Nanti John di rumah. dapatkan dah daripada sifu kita Cik Said. Lepas ni kita akan kembali dengan banyak lagi soalan dan hanya dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang masih lagi setia dan kepada anda yang mungkin baru saja membuka televisyen, selamat pagi kami ucapkan. Selamat pagi. Baik, topik kita pada pagi ini mengenai Gunpla, hobi kreatif dan mengasah minda. Sebab yang berada di depan kita ni adalah Gundam dan untuk pemasangan adalah menggunakan banyak skill, banyak kesabaran. Dia ada grade-grade dia sendiri. Grade dia juga dan untuk itu kita bersama dengan Encik Syed Mohammad yang pengumpul dan juga pembuat pembinaan Gunpla ini dan Encik Syed Mohammad. Ya. Kita tahu juga adakah mempunyai sebarang persatuan ataupun kumpulan yang sekumpulan society yang melakukan pembinaan hobi yang sama ni. Ada sebenarnya kumpulannya yang ada dalam Facebook. Okay. Which is the name is Kuching Gunpla Builders. Kuching Gunpla Builders. Terdapat dalam 2.5 followers or likers dalam grup. 2,500 lah. 2,500. Okay. Jadi tapi antara banyak sih geng-geng kita yang lain yang juga hobi yang sama. Kalau teman rapat sedah lah, tapi new friends adalah from the same hobby lah. Ya. Jadi selalu berkongsi pendapat dan sebagainya. Kongsi pendapat, kongsi proses, cara-cara nak mula Indah. Dan John tadi sedikit perkongsian daripada Cik Said Hafiz tadi, di mana ada maklumkannya beliau pernah mengalami depression sebelum ni. Jadi ini merupakan salah satu yang mendorong beliau juga. Mungkin Cik Said boleh ceritakan kepada penonton berkenaan dengan isu tersebut. Sebenarnya kami pernah mengalami depression dulu, and I have Tourette syndrome and anxiety disorder, and kami start mula start minat hobi tu. After 3 years kami menghidap anxiety disorder and depression, so kami bercari apa yang nak dipola, yang boleh tolong, boleh tolonglah untuk menenangkan fikiran kami apa semua. Jadi I found this hobby can help me lah. Really helps me a lot lah. Dan kalau saya juga John, saya ada terbaca satu artikel ni John. Kalau bermain dengan Gunpla ni sebenarnya akan membuatkan anda lebih genius sebenarnya. Genius. Menarik. Betul tak fakta tu? Betul. It's based on the professor from Japan lah. The name is Kikunori Shinohara-san. Okay. Jadi tapi itulah sebab dia banyak menggunakan tenaga minda. Betul. Dia berlatih minda, betul tak? Minda. Brain training orang katakan. Jadi mungkin selain daripada itu juga how does this hobby help you what you suffered, your depression, anxiety?
it helps me to calm my mind, to slow down my heartbeat when doing this. Sebabnya yang memerlukan konsentrasi yang tinggi nak. Betul. Yang menjadikan kami seorang yang penyabar lah. Okey, so dengan ada hobi Tok Jak yang boleh menolong kita untuk menjadi lebih relax. Tapi adakah kita ada menggunakan sebarang macam contoh kami tahu juga ada orang mengambil ubat untuk menolong dan sebagainya. Masa kita mula tu ada sih kita ambil substance lain. Masa mula-mula start ya kami belum under medication gitu. But for now this is about almost 4 years lah under medication. So far so good lah. So far so good ya. Jadi mungkin kepada orang, mungkin ada di antara penonton kita yang mungkin mengalami situasi yang sama. Adakah kita akan suggest them to try doing things like Boleh, kami akan suggest pola benda macam tu sebab benda tu rumit, ianya memerlukan konsentrasi yang tinggi. Jadinya dapat distract kita daripada memikirkan penyakit kita ya. Dan juga kalau orang yang tak ada kesabaran, dia cuba main benda ni John, mungkin dia punya kesabaran tu dah tinggi dah John. Kok mana kita tahu. Dan juga apabila membeli Gunpla ni, apakah antara kriteria utama sesuatu rekaan itu yang harus diperhatikan? Sebab saya perempuan, saya tak berapa nak faham sebenarnya apa game ni, hobi ni sebenarnya. Jadi apa ya, kalau saya nak beli, apa yang saya harus lihat untuk saya beli? Mungkin mengikut kemampuan lah. Kalau beginner, saya sarankan untuk tengok grade, reka bentuk yang disukai lah. Lepasnya harganya, mun mampu beli yang lebih tinggi sikit harga, bolehlah. Mun macam baru nak start ya, boleh start with a more cheaper pun kit lah, model kit lah. Tapi ada terdapat juga Gunpla yang macam kita tahu sekarang ni ada cetak rompak orang katakan, macam model tiruan, betul. Jadi macam mana nak tahu, sebab kita tak tahu lagi harga dia sama, dia jual sama, tapi model dia sebenarnya cetak so macam mana kita tahu sama ada dia betul-betul genuine atau tidak? Betul, genuine atau tidak. Kita boleh nanggar daripada brandnya. Kadang-kadang brandnya tulisannya lain. Ada dari segi color kotaknya pun agak berbeza daripada yang original. Printednya lebih yang original lebih kacak daripada yang third party pun lah. Mungkin boleh tunjukkan sedikit kotak tu. Yang ni yang original ya. Ni rupa original kotak ni. Kalau nak belilah. Tapi itulah, sebelum beli kena buat research dulu. Betul. Kena tak bertanya, masuklah grup Facebook tu, tanya dengan yang nanti lagi tahu. Sebab model ni pun sebenarnya cantik sebenarnya John, kalau letak dekat perhiasan dekat rumah ni. Itulah, tapi itulah nak buat ni memakan masa dan konsentrasi yang sangat tinggi. Okay, contoh saya tertarik dengan satu mod yang Gundam juga, yang pegang pistol tu. Yang ni. Okay, dia nampak macam lebih worn out. It looks like baru habis berperang. Adakah yang original paint ke ataupun yang kita mula paint ya? Kami mula rupa macam berkarat, worn out effect. Kita pun mula ada effect. Wow. Okay, pakai apa? Airbrush? Pakai airbrush and some paint brush lah. Wow. Yang ada catnya yang tersendiri lah. Okay. Actually sama aja. Ya dengan tu. Just tu weathered, clean lah. Nampak tak perbezaan? Nampak. Yang satu tu macam baru habis berperang tau. Betul. Yang ni baru nak turun perang. Sebab tu dia pandai ya John ya, dia bermain dengan colour. Buang dia karat-karat. Jadi adakah ada saya cakap macam contoh for you to look to actually follow the colours? Sebenarnya based on apa yang terjadi yang seharian kita lah. Kita nangga excavator yang dah berkarat, based on YouTube videos juga, apa yang diajar tutorial dah apa semua. Syed Hafiz juga ada menyediakan perkhidmatan commission work. Jadi bagaimana anda menetapkan perkhidmatan harga tersebut? Saya menetapkan harganya bagi kami lah. Cara kami menetapkan harga untuk seseorang kliennya. Based on masa kami, pengalaman kami dah pola ya. Apa yang klien mau, seperti color scheme-nya, nyamuk clean look or weathered look. Punya mau diorama lain git charge. Kompleksiti, kesukaran masa yang digunakan dan sebagainya. Dah macam boleh buat kerja ya John? Ya, boleh. I think boleh menjadi pendapatan daripada jualan
Gunpla. Baik, jadi itulah, terima kasih kita ucapkan kepada Syed Hafiz, Syed Muhammad kerana sudi bersama dengan kami orang tok di Sejahtera Asia. Embaknya pun geng-geng lagi banyak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Pak. Yap. Dan seterusnya kita ada slot pendidikan dengan Cikgu Azila. Tak Betul. sabar nak belajar math. Jom, belum lagi kan? Jom ni pelajar baru Cikgu Azila. Jadi untuk slot yang seterusnya kita ada slot pendidikan dengan Cikgu Azila. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, saya pasti ramai ibu bapa yang dah hantar anak-anak ke sekolah tak sabar nak tahu slot pendidikan trik kali ni trik apa. John pun belajar baru hari ni. Okey, saya hari ni pelajar baru. Sebab betul. sebelum ni walaupun dah ada pun ada slot pendidikan di siaran sebelum ini, tapi ini merupakan kali pertama saya menghadiri kelas Sejahtera Asia. Excited tak John? Excited. John suka matematik tak? Suka matematik. Sebab kita dah belajar tolak. Semalam tu dah belajar, semalam hari sebelumnya dah belajar darab. Hari ni kita tak tahu apa lagi Cikgu Azila nak bawakan. Jadi kita terus saja kepada Cikgu Azila. Selamat pagi Cikgu Azila. Selamat pagi. Nampaknya berkenalan dengan ada student baru Cikgu Azila. Baru hari ini ya. Namanya John. Macam berkenalan dalam kelas. Okey. Macam yang saya cakap kita mula-mula ni kita belajar tentang tricks dahulu. Tricks yang mungkin nampak macam betul ke boleh buat macam ni? Betul ke boleh nampak buat macam ni? Macam first itu kita ulang kaji dulu boleh? Kita ulang kaji dulu Okey. First hari tu apa yang kita belajar adalah kita belajar tolak 9. Betul. Okey, tolak 9-nya macam contohlah kalau 14, saya Syed guna 14 14 tolak dengan 9 dia tak perlu buat pinjam. Kerana kalau dia pinjam pun masalah tak selesai. Betul. Tetap juga 14 tolak 9. Jadi kalau dalam kes begini just tambah sahaja nombor ini 14 tolak 9 tapi dengan syarat lah Syaratnya adalah ini mesti tolak 9. Tolak 8, tolak 7 lain ceritanya. Hari ini kita belajar tolak 9 dan nombor di atas ini mestilah a two digit number which is the first number is 1. Okey. Maksudnya nombor belas. 11, 17, 18, 19. Okey. Jadi bila dah cukup syarat, yang ini kita tambahkan sahaja. Jadi 1 tambah 4 5. Bagus. Okey, jadi 5. So ini memang macam tu je. Macam biajar. Kayak 14 Terkejut dia Cikgu Azila. 14 tolak 9 memang 5 kah? Betul. Si cayaknya. Betul, 14 tolak 9. Dah cek. Sepatutnya kat sekolah tak dibenarkan bawa kalkulator ni. Betul, dia siap kira lagi cikgu. Saya matematik saya slow sikit. Tak apa. Sebab kan kalau kita lihat student ni kalau dia belajar kita bagi 14 tolak 9 dia akan bayangkan ada 10 and then dia bayangkan ada 4 lagi tambahan. Itu cara saya. Apa yang saya lakukan. Saya dulu pun macam tu. Jadi 4 ni yang dibayangkan kadang-kadang salah. Jadi ini untuk mengelakkan masalah tersebutlah. Okey, seterusnya nombor lain pula nombor lain. Sekejap saya padam sekejap. Okey. Tricks yang kita belajar pada hari
Selasa yang lepas, iaitu saya punya slot yang kedua. Yang kedua hari tu kita belajar darab 9 pula. Okey, minggu ni kita memang bermain dengan nombor 9. Okey, darab 9, kalau pelajar ni dia masih lemah dengan sifir, dia tak hafal sifir 9, darab 1, darab 2, darab 3. Untuk cepat mungkin for beginner lah, dia boleh buat macam ni. Darab 9, nombor ini dia tolak dengan the number before 5. Nombor yang sebelumnya, ya, 4. Oh, okey. Takut salah lagi, no? Okey, ingat. Okay. 9 tolak dengan 4 ini dia akan jadi 5. Kan betul, betul. kalau yang hafal sifir lah, 5 5 darab 9 dia jadi 45. Kan nak try kalkulator lagi? Tak perlu. Macam darab silam dia pakai jari. Ada teknik dia guna jari juga. Okey, ni antara teknik yang boleh digunakan lah. Okey, last hari tu, pada hari Selasa yang lepas adalah seorang cikgu tu, tak tahu apa namanya. Tok cerita kita ajak lah. Salah kiranya. Salah kira. Dia kira 4, 3, 2, 1, 6. Cikgu mesti lupa tolak. Lupa tolak. Ada dalam grup pun student dah kecam dah. Olah cikgu buat salah kira pula. Okey. Kalau nombor yang besar, sebelum kita pergi ke nombor ni kita pergi ke nombor lain dulu. 34 contohnya darab dengan 99. Yang ini pun ada dia punya syarat juga. Macam tadi syarat mesti tolak 9 dan mesti 1 di depan. Yang ini pula the number before ini macam 5 tadi juga. Okey. Sebelum 34 adalah 33. Okey. Kemudian kedua-dua nombor ini ditolak daripada 9. 9 tolak 3 6. 9 tolak 3 lagi 6. Jadi jawapannya adalah 3,366. Cek. Betul. Betul lah. Kali ini betul. Okay, kali ini betul. Okay. Next, memang soalan ni exactly the same question lah. Yang ini yang ada seorang cikgu itu salah kira. Tak tahu dah siapa nama cikgu tu. Okay. Untuk yang ini pula 43216, make sure 6 ini tolak 1 dulu. Okey, so dia akan jadi 4321. Okey, hati-hati 5. Okey, ingat 5. Okey. So kita ingat dia berhenti sampai 5. So kalau ini darab dengan 999, dia mesti 5 lah. Ini 5 digit, a 5 digit number. So 9 pun mesti 5 digit untuk 9 juga. Nombor ni kalau ikutkan, kalau nak kira guna kalkulator pun terlalu panjang. Kalau kita nak buat bentuk lazim, ya Allah, lagilah bertingkat. Okay. So kalau menggunakan cara ini dia sangat senang. 4, 3, 2, 1, 5. Betul lah? Betul. Okay. So 9 tolak dengan setiap nombor ini. 9 tolak 4 adalah 5. 9 tolak 3 adalah 6. 9 tolak 2 adalah 7. 9 tolak mana lagi? Tolak 1. Tolak 1, 8. 9 tolak 5 pula adalah 4. Forma dia salah. Hati-hati takut kena kecam lagi dalam grup. Okey, so nombor dia adalah satu nombor yang sangat-sangat besar. Jadi yang macam ini saya just kongsikan kepada student macam mana cara nak buat. Tapi kita taklah memang betul-betul latih dia sangat-sangat mesti tepat, kerana yang ni jaranglah tanya dalam soalan ujian. Selalunya adalah nombor 2 digit number. For example, kita ambil 43 ini. Kalau 43 times dengan 99. Yang ini biasalah tanya. Kalau setakat 1 ataupun 2 digit number memang selalu. So ini jadi 4, 2, 5, 7. Macam itu. Nampak so, genius. Nampak genius kan? Nampak genius. Kalau terus boleh dapat. buat yang ni. So saya memang sarankan student saya, adik-adik student kita lah, memang disarankan buat yang ni and then show dekat kawan-kawan dekat sekolah. So that you nampak genius sangat-sangat. Memanglah sebab yang ni tak perlu buat guna kalkulator. Betul. Dan tak perlu guna bentuk lazim. Bentuk lazim yang macam ni. 43 darab 99. Orang lain tengah kira ni. Tapi dia tak perlu, terus dapat jawapan. Okey, hari ini tadi sesi ulang kaji. Ulang kaji. Kita nak teruskan dengan
triks yang seterusnya pula. Triks hari ketiga. Okey. Triks apa Triks ya hari agaknya? ketiga. Triks hari ketiga Masa ni. Jess, masa zaman sekolah Jess dulu, macam mana Jess kira kalau macam soalan-soalan macam tu? Betul, kita memang pakai bentuk lazim je. Betul lah, itulah. Memang skill orang dulu-dulu. Zaman-zaman kita macam itulah. Tapi sekarang itulah dah tahu dah. dah moden. Kalau tahu memang dapat A dulu saya punya maths. Dapat berapa sebenarnya? Kredit je John. Okeylah. Okey, Cik, silakan. Okey, saya teruskan yang ini dia yang ni dia taklah sesenang yang tadi. Kalau ikutkan kerana dia kena cepat sikit dalam otak kita, dia kena berjalan dengan cepat sikit Yang ini more to student tingkatan 1, which is mereka dah belajar dah kuasa 2. Kuasa 2. Square, how to square a number. Ada cara how to square a number without using a calculator. Bagaimana mengsquarekan mengkuasa duakan nombor. Betul tak BM kita ni dah. Kuasa kita cikgu math tak apalah, salah sikit math BM. Kuasa 2 nombor tanpa menggunakan kalkulator. Contoh 96, tengok saya bermain dengan nombor 9 lagi. 96 kuasa 2. Kuasa 2 maksudnya nombor itu darab dengan nombor itu sekali lagi. Contohnya 96 darab dengan 96 lah maksudnya. 96 kuasa 2 dia akan dapat jawapan 9216. Nak cek tak? Nak cek tak yang ni? Macam mana tu? 96 kuasa 2 dia akan dapat 9216. Saya cek Okey. Cek. 96. Okey. Janganlah salah. Betul. Nasib baik tak salah kali ni. Okey, untuk yang macam ini apabila 96 kuasa 2, okey, saya padam sekejap untuk menunjukkan Okey, yang ni kena fokus yang di rumah fokus, buka mata besar-besar, buka telinga juga Okey, buka telinga ada. Okey, 96 kita kira kalau dia nak pergi ke 100, kena berapa nombor lagi? 4. Okey, good. 4 ini sangat penting. Pertama sekali, 4 ini digunakan untuk tolak. Tolak apa? 96 tolak dengan 4. 96 tolak dengan 4, kita dapat 92. Seterusnya, nombor 4 ini masih digunakan lagi. Nombor 4 ini kita kuasa 2kan, which is 4 times 4. 4 square, 16. That's why the answer is macam ini. 9216. Betul tadi kan kalkulator? Betul. Okey. Si baik. Mana dapat 4 tu tadi? 4 tu ini kan tolak nombor selepas 96 tu ada nak sampai 100 sampai kan. 100. Nak sampai 100. Tapi adakah ini untuk 96 saja? Let's say if the number is 94? Boleh digunakan juga. Tapi dia perlu 9 dekat depan lah. Perlu 9. That's why saya kata tadi, minggu ini kita bermain dengan nombor 9. Lagi satu cikgu latihan. Satu lagi latihan Cuba 93. 93. Jom dah minta nombor dia 93. Okay, I try ya. Okay, 93 square. Okay, atas tu 6. Atas 6. Jangan Jangan macam ni. 7. 7. 9 okay. 93 to 100. Saya suggest nombor yang lebih hampir dengan 100 lagi senang. Makin besar nombor makin senang. Cuba nombor lain tukar. 98. 98 Lagi dekat dengan 100 lagi senang. Okey. Kalau 98? 2. Okey, 2. So kita ambil nombor 2. 98 tolak 2 96. Okey. 96 dah di depannya. 2 ini seterusnya kita nak 4 jangan letak 4 Dia mesti ada 4 digit number jawapan dia. So it would be 04. Macam tu. Yes. 9604. Cuba check kan kalkulator tu. Kalau salah ni John punya pengiraan Wah. Betul. Macam tu Iya. Betul. Tapi ni mesti gunakan 9 ya, cikgu? Ya, dia mesti menggunakan 9. Okey, ingat dia punya syarat tadi Syarat dia adalah di sini kita bermain dengan nombor 9. Apabila kita bermain dengan nombor 9, dia mesti a 2 digit number, jangan minta 3 digit number. Yang tu besar sangat. Dia a 2 digit number dan dia punya syarat mesti the first number adalah 9. 2 digit number. Nombor yang berada di tempat yang dalam BM dia SAR, dalam English dia adalah ones, di tempat SAR. Ini puluh. Tens. Tens dia mesti 9 and another number terpulanglah. Lagi besar, lagi senang sebenarnya. Kalau orang dengar kita boleh jawab 99 times dengan 99 times 99. Dia akan rasa tu sangat
susah dan sangat besar nombornya. Tapi sebenarnya paling senang. Ya, ini macam kita buat magic lah. Kalau orang buat magic kan dia boleh hilangkan apa-apa, orang ingat dia ada kuasa. Tapi tak ada kuasa pun dia ada tipu helah sebenarnya. Inilah juga dekat sini. Orang ingat kita ni, Cikgu Azila ada tanam kalkulator ke dalam palak katanya. Tak perlu kalau matematik ni bagi saya perlu banyak latihan supaya kita biasa, sebab kalau macam kita ni kita dah karat, kita tak biasa sangat. Jadi mungkin mengambil masa sedikit tapi boleh dibiasakan dengan latihan. Tapi ialah dengan ada budak-budak sekarang cepatlah saya rasa. So far apa respon budak murid-murid? Respon daripada murid, mereka memang sangat first dia akan kata saya sangat suka dengan the word of discovery mereka tu. Dia kata dia macam akan John lah mula-mula tadi. Macam macam tu je. Dia tak nak ngaku dia. John juga dia ambil dia. So macam inilah. So kalau 99 darab dengan 99 sebenarnya ada dua cara kita boleh buat lah. Yang tadi ingat lagi tak? Kalau darab 99. Yang mana? Kalau 99 darab 99, ingat. kan boleh guna yang ni tolak dengan the number before. Betul, 98. And then, so ada dua cara dekat situ lah. Boleh guna ya. Okay, nak tahu macam mana cara dia? Kita selepas inilah. Kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali lagi dengan Cikgu Azila dengan apakah lagi triks-triks yang beliau nak kongsikan ataupun tips matematik. Kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Baiklah, kita telah sampai ke slot yang terakhir ya John. Tapi masih ada lagi slot pendidikan, jangan risau. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Azila. Baik Cikgu Azila, mungkin boleh teruskan dengan pengajaran apa Cikgu. Ni 99 times 99. 99 times dengan 99. So now kita sudah tahu dua cara. Satu tadi kalau yang 90 something tu square, kan ada caranya, iaitu kita guna cara yang baru kita belajar tadi, iaitu nombor ini kita carikan kalau dia pergi 100 berapa? Berapa lagi nak pergi? 1 kan? So senanglah kalau 99 ini tolak sahaja dengan 1, which is 98. Okey. Dan di sebelah ini pula adalah 1 ini kita squarekan. Okey, kita squarekan 1. Kalau di squarekan satunya dia akan jadi 01. Kadang-kadang kan yang senang ini pelajar mudah nak lupa. Kerana 1 kuasa 2 ataupun 1 darab 1, kadang-kadang dia bagi 2. 1 darab 1, 2 cikgu, confident lebih. Jadi macam cikgunya lah salah kira gitu. Biasa untuk cikgu, normal, set nombor. Okey, cara yang kedua adalah cara yang saya buat ulang kaji awal tadi. Okey, macam mana nombor ini tolak dengan 1, iaitu nombor sebelumnya. 99, the number before 99 is 98. And then 9 minus dengan 9 kita akan dapat 0. And then 9 minus 8 kita akan dapat 1. Menggunakan cara yang sama, mendapatkan jawapan yang sama tetapi menggunakan cara yang berbeza. So yang mana lebih mahir tu kita akan adaptkan dengan mana yang kita lebih mahir lah. Tapi ini semua kenapa selalu nombor 9 saja? Minggu ini temanya 9 bagi saya. Okey. Kalau minggu depan nombor lain lagi lah. Okey, insya-Allah kita cuba minggu depan 5. 5 pun ada beberapa rahsia di sebalik nombor 5. Seperti nombor apa boleh bahagi 5. Sifir 5 macam mana. Lepas itu kalau sesuatu nombor yang besar darab 5, for example 44 times 5, kita akan dapat dengan cepat 220. Confident. Okey, boleh. Okey, itu minggu hadapan. Itu minggu depan. Jadi sekarang kita teruskan lagi dengan 9. Kita teruskan lagi dengan nombor 9. Okey, kita dah cuba tadi beberapa number. Saya lupalah nombor apa kita cuba tadi. 93 kan? 93 kita nak cuba kan? Okey, kalau nombor dia jauh sikit dengan 100, so penolakan dia banyak sikit. 90. Dia akan jadi 80 something. Jawapan dia kelak. That's why saya tak suggest kalau mula-mula tadi kita agi beginner tadi nak. Beginner tadi kita tak galakkan sangatlah. So, kalau nombornya adalah 93 ya.
Okay. 93 to go to 100, untuk pergi ke 100, dia perlu another 7. 7 lagi, another 7. So ini susah sikit nak kira. Kalau pelajar tu dia lambat sikit nak pergi ke 8 ke sebelah kan. Okay. 93 minus 7. 93 minus 7, 3 and then 4, 86. Apa kata aku tu? Hancur matematik. Okay. So 93 minus 7 adalah 86. 86 and then ini yang dua jawapan di depannya lah. Okay. Ada dua lagi nombor di belakang, iaitu 7 times 7 times square. Apa sifir tak ni? 49. 49. Okay, 49. Kau jari dah. Okay. Inilah jawapannya. That's why saya kata tadi, kalau dia melibatkan nombor yang jauh lagi daripada 100, dia lebih susah lah. Kerana kita nak tolak banyak. Tolak sampai 7. So dia akan pergi ke sebelah, dia pergi ke 80 lebih. Kadang-kadang tak kuat sangat kita punya penolakan ni, memang ni jadi nombor lain. Dan seterusnya, kalau tak kuat sangat 7 times 7, kerana dia akan deal dengan nombor yang lebih besar. For example, 7 times 7, 8 times 8, 9 times 9, 6, 6, 5, 5. Macam itulah. Okay. Mungkin saya boleh ulang sekali lagi. Hari tu ada juga student saya cakap, cikgu kenapa cakap dekat TV laju sangat cikgu? Dia kata. Okay, kita cuba ulang yang ni, sebab yang ni tadi menggunakan nombor yang besar. Betul. Okay, kita cuba ulang. Masih ingat tak? Okay, ya. Okay. At 93 to go to 100, untuk pergi ke 100, dia memerlukan another 7. Dia memerlukan 7 lagi untuk pergi ke 100. Jadi 93, first 2-digit number yang dekat depan ini adalah hasil daripada kita tolakkan 93 ini dengan 7 ini tadi. 93 tolak 7, 86. Okey. And then seterusnya, dua yang di belakang ini pula adalah the product of 7 times 7. Hasil darab 7 dan 7. 7 dapat 49. That's why awal tadi tak galakkanlah nombor 93 kerana dia besar sangat. Nak cuba nombor lain? Boleh. Nak? Kita cuba nombor lain lagi. 94 lah, 94. 94 square. Okay. To go to 100, it needs another 6. Okay, kita ingatlah nombor 6 nombor 6. So 94 tolak 6. 4 and then tolak 2 lagi, 88. 88 The first 2 digit adalah 88. And then second, kerja kita yang kedua adalah 6 ini mesti disquarekan. 6 times 6 is 9. 36. Okay. So the answer is 8,836. 8,836. Betul tak dekat kalkulator? Betul tak? Betul tak? Kata salah kira lagi kelak. 8,836. Betul tak? Betul. Okey, alhamdulillah betul. Kita ulang lagi 94 sebab 94 ni besar nombor dia, takut ada yang tak terkejar kita. 94 94. Jom kita cuba lagi 94. Okey. 94 kuasa 2. 94 square. Okey. Adik-adik yang baru masuk tingkatan 1, masa ini mereka baru belajar bab 1. Ini dia akan jumpa dekat bab 3. Bab pun saya dah hafal. Muka surat je tak hafal. Muka surat apa-apa. Okey. Bab 3. Bab 3 dekat tingkatan 1 lah. So, 94 to go to 100, it needs another 6. Dia memerlukan 6 lagi untuk dia capai 100. Kalau tak pun macam ni cikgu fikir 100 tolak 94 je. Yes, macam itulah. Kan? Bijak, cepat pelajar saya seorang ni. Dia boleh buat conclusion. Okay, nice, very nice. So, 94 to go to 100 is it needs another 6 ataupun 100 tolak 94. Okey, 94 ini kita tolak 6. Bila tolak 6 macam tadi kita dapat 88. Okey, seterusnya pula kerja kita yang kedua adalah 6 ini. Kita perlu squarekan dia. Kuasa 2kan dia. 6 darab 6 adalah 36. Jadi jawapan yang beribu-ribu ini, orang lain tengah tekan kalkulator, tapi kita dah boleh calculate dengan mind kita sendiri dengan cepat. 88
36. Tapi ada syaratnya lagi ya. Syaratnya adalah mesti kira tambah tolak darab bahagi yang basic tu cepat. Macam student saya diorang ni cepat kan? Cepat betul, kan? betul. Nak buat tu Cepat. Hopefully. Harap-harap. Okey, saya padamkan yang ni. Kalau lambat Cikgu Azila kena kira satu-satu lah ni maksudnya. Kena keluarkan jari lah. Keluarkan jari. Keluarkan jari. Back to the basic, back to the normal masa sekolah rendah dahulu kan. Oh, macam tu. Saya ada masa lagi tak nak tunjukkan satu lagi nombor? Ada. Kita ada macam lebih masa kurang lagi, 1 minit lagi. Ada, Cikgu okey. Azila. 93 dah, 94 dah. Apa kata kita pergi ke nombor yang lebih? 99 lah. 99. So 9 pun dah juga tu. 99 pun dah. Tak, dia makin besar, makin senang. Makin kecil tu yang makin susah. 80. Kita cuba 92. Jangan 8. 8 susah. Dia tak boleh. Dia 9. Hari ni main dengan 9. Okey, sabar. Okey. 92. 92 dia tolak dengan 100. 100 tolak dengan 10 dapat 8. Okey ya. Jadi ni besarlah sebab kita kena tolak 8. 92 tolak dengan 8 dapat 80. 84. Okey. Besar lambat. 84 And then nombor ini kita kena squarekan dia untuk mendapatkan another 2 digit yang di belakang. 8 times 8 is 64. Oh, okey. So the answer is 8,464. 8,464. Sekejap cek. Betul. 14,448. Play safe sangat hari ni. Jadi itulah banyak sebenarnya Itu tips yang antara diajar oleh tricks. Cikgu Azila. Sebenarnya lagi mudah lah dan lebih Lagi cepat. mudah, lagi cepat Kalau dah biasa lakukan dengan cara itu, boleh melatihkan diri untuk mempercepatkan lagi mencari solusi. Okay, jadi terima kasih Cikgu Azila. Terima kasih Sama-sama. banyak. Practice make perfect kan. Kami orang, betul. yes. Jadi itu saja antara siaran Sejahtera Asia kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Terima kasih Jess kerana sudi bersama dengan John hari ini. Ya, macam biasa John ya, hari Khamis. Yap. Jadi kita akan jumpa lagi esok hari. Saya bersama dengan Cantik akan bersiaran dalam Sejahtera Asia pukul 7.30 pagi. Pastikan kita jumpa lagi esok pagi. Jadi sampai di sini saja. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John. Jumpa lagi hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye.